Anak-anak dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kesombongan di dalam Islam disebut sebagai kibrun, kibria, yang bermaksud membesarkan diri atau merasakan diri kita hebat. Ianya adalah sifat yang tercela, sifat yang menyebabkan iblis laknatullah alaih diusir daripada syurga. Kibir ataupun sombong ini adalah merasakan diri kita memiliki keistimewaan dan merasakan kita tidak salah atau tidak boleh ditegur. Ini adalah sifat yang sangat tercela dan menjadi asbab kita tidak dapat masuk ke dalam syurga Allah. Wa'ayazubillah. Di dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi yang meninggal pada tahun 32 Hijrah, Nabi SAW menyebutkan bahawa la yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga, man fi qalbihi, sesiapa yang ada di dalam hatinya sebesar zarah daripada kibir, daripada sifat al-kibri, sifat sombong. Siapa yang ada sifat sombong walaupun sebesar zarah, maka dia tidak akan dapat masuk syurga. Maka sahabat Nabi SAW bertanya kepada baginda, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang suka memakai pakaian cantik? Adakah itu termasuk sombong? Nabi kata tidak. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha cantik, maha baik dan menyukai kecantikan dan kebaikan. Tetapi kata Nabi SAW, yang dimaksudkan dengan sombong itu ialah al-kibru batarul haq. Sombong itu bermaksud menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan memandang remeh kepada manusia yang lain. Al-kibru batarul haq. Sombong itu ialah menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan memandang remeh kepada orang lain. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih. Maka anak-anak dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita ini manusia, sentiasa ada salah dan silap. Itu perkara biasa. Tidak perlu malu kalau kita buat salah. Tetapi jangan sekali-kali sombong. Kita menolak kebenaran kerana ego dan kerana merasakan ia menjatuhkan maruah kita. Dan jangan sekali-kali kita memandang remeh kepada orang lain, kerana ianya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya ingin berkongsi sebuah kisah sebagai teladan kita bersama, iaitu seorang lelaki yang pernah menjadi raja. Kisah seorang lelaki daripada Raja Arab Purba yang dikenali sebagai Raja Ghassan. Seorang lelaki daripada Raja Ghassan. Ghassan ini satu wilayah yang terletak di antara Jordan dan Syria hari ini. Seorang lelaki yang bernama Jabalah bin Al-Ayham. Jabalah bin Al-Ayham ini adalah Raja Ghassan yang terakhir sebelum wilayah atau negerinya ditawan atau dikuasai oleh kerajaan Islam. Maka Jabalah bin Al-Ghassan ini sebagai Raja Ghassan yang terakhir, raja negeri dia yang terakhir, dia masih ada keistimewaan, ada kemewahan dan kebangsawanan yang dia pegang walaupun dia memeluk Islam. Bahkan masa dia memeluk Islam pun dia datang kepada pemerintah waktu itu, iaitu Umar bin Al-Khattab, dengan menaiki kuda yang dipakai perhiasan yang mewah, dengan membawa 500 orang pengiring, dengan memakai pakaian mahkota emas dan sebagainya. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir dalam tarikh Madinatul Dimashq bahawa Jabalah bin Al-Ayham ini, dia pernah melakukan haji pada zaman Umar bin Khattab, dan ketika orang ramai melakukan tawaf, ada seorang lelaki Badui daripada suku Muzainah, satu orang lelaki Badui yang secara tidak sengaja telah terpijak jubah yang dipakai oleh Jabalah bin Al-Ayham ini. Jabalah bin Al-Ayham ini dia bekas raja, satu orang lelaki yang ada status bangsawan. Walaupun dia memeluk Islam dan menunaikan solat dan berpuasa, tapi dia masih ada kesombongan dalam diri dia. Jadi ketika mana dia melakukan tawaf, ada lelaki daripada suku Muzainah, Badui, pijak jubah dia dan dia marah. Maka dia pukul lelaki tersebut sehingga cedera.
Maka lelaki itu datang kepada Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, mengadu kepada Umar dia dipukul oleh Jabalah ini. Maka Umar memanggil Jabalah bin Al-Ayham dan bertanya kepada Jabalah, kenapa kamu pukul dia? Maka jawab Jabalah bin Al-Ayham, dia pijak jubah aku. Maka kata Umar, kalau begitu kamu perlu dikenakan hukuman qisas atau membayar ganti rugi kepada lelaki Badui ini. Maka waktu itu timbullah amarah, rasa sombong pada diri Jabalah bin Al-Ayham. Maka dia mengatakan, adakah wajah aku ni sama dengan wajah Badui ni? Atau dalam riwayat, adakah mata aku ni sama dengan mata Badui ni? Maksudnya, aku ni dari keturunan bangsawan, takkan sama level dengan dia kot. Tetapi kata Umar, sesungguhnya Islam menjadikan kamu bersaudara dan menjadikan kamu sama taraf. Maka akhirnya Jabalah berkata, kalau demikian buruk agama Islam ni, dia menghina Islam. Maka dia ingin memeluk agama Nasrani. Maka Umar berkata, kalau dia menukar agama, maka Umar akan memancung dia, Umar akan bunuh dia. Maka dia minta tangguh daripada Umar sampai keesokan hari. Tetapi bila mai waktu malam, Jabalah bin Al-Ayham ini melarikan diri dengan pengikut dia, pergi ke Romawi, dan di sana dia memeluk Kristian, memeluk agama Nasrani, sehinggalah akhir hayatnya. Dia meninggal di Romawi. Waktu itu Romawi Timur ni maknanya terletak di Konstantin, di Turki, di Anatolia, di Turki. So dia meninggal di Turki. Turki hari inilah, atau pada zaman itu disebut sebagai kerajaan Byzantine atau kerajaan Rom. Maka sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, apa yang berlaku ialah dalam riwayat yang lain disebut Jabalah bin Al-Ayham ini dia pernah pergi ke pasar atau berjalan-jalan di kota Dimash di Syria, di Syam, dan di sana dia dipijak jubah oleh seorang lelaki daripada Badui juga, tapi dalam riwayat yang lain daripada suku Bani Fazarah. Dan di sana dia menjadi marah dan memukul lelaki tersebut, dan lelaki itu mengadu kepada pemerintah Syam di bawah pemerintahan Umar. Gubernur Syam waktu itu ialah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu taala anhu. Lalu Abu Ubaidah pun mengenakan qisas kepada Jabalah, sehingga Jabalah menjadi benci kepada Islam dan melarikan diri ke Romawi dan memeluk Kristian. Ala kulli hal, cerita dia lebih kurang sama, walaupun ada banyak riwayat versi kisah Jabalah ini. Cuma apa yang saya nak kongsikan bersama sahabat-sahabat sekalian ialah bagaimana satu orang lelaki daripada mendapat hidayah Islam, seorang lelaki bangsawan, daripada raja yang terakhir daripada keturunan Raja Ghassan, pemerintah yang disegani oleh orang Arab. Bila dia masuk Islam, dia telah menerima hidayah, tetapi sayang, kerana kesombongan yang ada di dalam dirinya menyebabkan akhirnya dia terkeluar daripada Islam dan mati sebagai seorang musyrik, sebagai seorang yang kafir. Itulah kisah pengakhiran Jabalah bin Al-Ayham, seorang Raja Ghassan yang pernah memeluk Islam namun kufur di saat-saat akhir kerana tidak dapat menerima hakikat persamaan sesama Muslim, dan bahawa di dalam Islam tidak ada perbezaan di antara orang kaya dan miskin, bangsawan dan marhan, rakyat bawahan. Itulah realiti sahabat-sahabat sekalian, bahawa agama Islam ini adalah agama yang sama, menjadikan manusia setara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum, dan orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, semoga kita ambil pelajaran ini. Jangan sekali-kali kita merasa sombong dan tidak boleh ditegur, atau merasa diri kita lebih baik daripada orang lain hanya kerana kita kaya, berkedudukan tinggi, kerana kita berada di kayangan, kerana kita adalah orang-orang bangsawan, atau kerana kita merasa kita daripada orang-orang yang memerintah, sehingga kita tidak boleh ditegur oleh rakyat bawahan. Kerana bimbang nasib kita akan menjadi seperti Jabalah